Belum lagi tempatan banjir yang kita bincang pagi tadi, depan semua menteri besar dan Ketua Menteri dan Premier Sarawak. Jadi dari tebatan banjir jadi sebat banjir. Projek tak jalan, komision jalan. Tapi polemik dan naratif di bawah itu saudara kena waspada. Sebab itu kita harus terikat dengan fakta, bukan dengan emosi. Ini soal negara, menyelamatkan negara. Bagi saya Madani, keyakinan saya. Dan saya percaya bicara bila dengan pengalaman dengan Menteri Besar dengan dia dukung dan dia tengok pengalaman di Pahang itu sendiri. Kalau kita ada penjimatan dan cermat, banyak hasil yang kita peroleh. KSN tahu saya saban hari dengan dia dan saya tidak pernah menafikan peranan penjawat awam dan pengalaman saya dulu sekalipun masa Menteri Kewangan. Tak banyak konsultan macam sekarang. Sekarang ni sikit-sikit konsultan dan belanja konsultan dah puluh bilion ringgit. Padahal keupayaan penjawat awam itu terbukti. Yang kita bangunkan negara sejak 60-an, 70-an, 80-an itu dengan minimal sekali kos konsultansi. Kalau tidak ada keupayaan, ramai yang sudah PhD di kalangan penjawat awam. Kirim dia nak hantar ke mana? Ke Harvard, hantar ke Beijing University, ke mana-mana. Lebih baik kita latih, dia tentukan dasar kita, dia pilih yang terbaik daripada hanya menyerah kepada orang asing, konsultan semuanya. Ini beberapa perubahan yang sedang kita lakukan cara bersungguh-sungguh. Tapi saya beri beberapa contoh ini kerana masa tidak mengizinkan. Nanti kita pergi kuliah kedua beberapa bulan dari sekarang kalau Menteri Besar tak rasa letih dengan saya. Tapi janganlah bulan puasa, kena bagilah makan dulu barulah bincang semangat sikit. Jadi saya percaya kita boleh olah lagi. Jangan salah faham. Saya bukan datang untuk meremehkan usaha orang lain. Saya datang dengan mesej semua kita mesti bawa perubahan ini. Dari pejabat penghulu sampai ke pejabat daerah, kita mesti lakukan yang sebaik. Bila kita lihat ada orang tunggu nak jumpa doktor 6 jam, saya rasa duka. Kalau saya lihat orang terpaksa beratur tunggu, saya rasa ada masalah. Bukan di situ, mas saya. Kalau saya dengar ada anak miskin susu tak cukup nak makan, saya kata apa punya jenis Perdana Menteri yang tidak punya keprihatinan, perasaan, hati nurani untuk fikir. Maka ia mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu. Sebab itu tahun ini juga ada kajian unit pelancaran ekonomi 130,000 keluarga miskin tegar, yang paling miskin. Yang miskin ramai ni, tapi miskin tegar. Dan saya kata dalam jemaah menteri, minta kawan-kawan dan jemaah menteri, kita kumpulkan seluruh jentera. Takkanlah dengan 380 bilion, dengan wang pembangunan 99 bilion, dengan gedung-gedung besar, kita ada bangunan tertinggi, jambatan terpanjang, tapi yang miskin tegar tak boleh kita selesaikan. Jadi sebab itu bila saya jaga Bandaraya Kuala Lumpur, saya kata saya tak mau lagi dah. Jangan kemuka kepada saya tak peduli. Saya sebagai menteri bertanggungjawab tak peduli sama ada tak ada mercu tanda tinggi, tak ada jambatan panjang, tak ada gedung indah, saya tak peduli. Saya nak selesaikan masalah kemiskinan tegar, gerai warung, kerana itu digunakan oleh majoriti rakyat kita. Mereka tak pernah pergi ke restoran 5 bintang. Saya pergi. Tapi saya harus ingat bahawa yang majoriti rakyat itu pergi ke warung dan gerai dan restoran kecil, dan oleh demikian projek Dewan Bandaraya mulai sekarang adalah menentukan gerai dan warung itu indah dan bersih. Dan kalau orang kenal Kuala Lumpur, ialah kota yang punya gerai dan warung yang indah juga. Itu pendekatan yang baru, tapi melakukan polisi yang baru. Tadi dalam mesyuarat Tuan Asri ada seorang pegawai, tapi dia tidak mewakili semua lah, Tan Sri KSN, KPPA, jangan bimbang. Saya bagi pandangan. Jadi kita bincang soalan air di Kelantan.
Saya kata kita kena buat sesuatu. Dia jawab, dia kata, janganlah jadi masalah. Dia bilang, saya nak bagi sebuah contoh. Ini minority view yang must be educated. Kerana dia kata, ini belanja terlalu tinggi, not cost effective. Nak buat tangki dam empangan yang besar, dalam belanja puluh bilion ringgit, dan pulangan apa. Jadi saya beri jawapan kuliah pada dia. Buat hospital, apa hasilnya? Itu kesihatan rakyat, itu tanggungjawab kita. Buat sekolah, ini indah, itu anak-anak kita, tanggungjawab kita. Apa hasil ekonomi, keuntungan? Tak ada, dia belanja. Buka ladang-ladang bau, buat jalan-jalan. Ini semua tanggungjawab yang mesti disempurnakan. Tapi tentulah kita minta penjawat awam kerja dengan lebih sungguh-sungguh. Kita minta rakyat kerja lebih rajin. Tapi tak betul kata sikap kalau kita katakan masalah air ni belanja terlalu besar. Kenapa kerajaan yang tak boleh bagi jaminan air bersih kepada rakyat dia? Dan saya harap dia faham, dan insya-Allah bila kita panggil semua pejabat awam kanan untuk ada kursus sedikit, saya akan bersama mereka dan bincang hal-hal ini. Tapi balik kepada 130,000 itu yang saya sebut, dia tidak bilion-bilion. Jadi kita putuskan, dan saya sebut di dalam belanja awam madani, saya nak noktahkan kemiskinan Tegar tahun ini juga. Ini semua kementerian, ya, semua jabatan, ya, dari pejabat penghulu, ketua kampung sampai ke atas, tolonglah jayakan. Jadi kalau orang tanya apa rekod di Malaysia, rekod Malaysia di antara negara yang paling awal yang boleh menoktahkan kemiskinan Tegar. Saya lebih bangga itu daripada negara yang ada mercu tanda tertinggi di dunia. Ini 130,000 keluarga. Tetapi ada tindakan susulan supaya jangan tahun ini noktah, tahun depan sambung balik. Jadi oleh demikian majoriti mereka harus diadakan satu program susulan yang sedang diselenggarakan. Saya bagi ini sebagai satu contoh sudah fikir. Ya. Walaupun di parlimen ada yang mengatakan mana ada dalam Islam, di parlimen, mana ada dalam Islam kita hapuskan kemiskinan. Ini satu. Ya. Azizah ada pesan, dia kata jangan istilah-istilah kasar jangan guna. Sebab itu sedarang Perdana Menteri bukan ketua pembangkang. Jadi saya tak boleh guna. Tapi kalau saya sebagai ketua pembangkang, saya lepas lah. Ada mana Sabah bercakap macam itu? Tak apalah kamu ahli parlimen, gaji RM10,000. Boleh bersebut pun tak ada. Mana tak ada? Masa Omar Abdul Aziz, Khalifah Omar Abdul Aziz, dengan wang zakat, dia noktahkan kemiskinan Tegar seluruh wilayah Empire Islam. Empire Islam di mana masa itu? Mekah, Madinah, Mesir, Iraq, Syria, sampai Azerbaijan. Itu sama Umar bin Aziz. Jadi kadang-kadang kita bercakap Islam berdega-dega, sejarah Islam mungkin kita tidak tahu, dan kita berikan pandangan yang mengelirukan umat. Ini jadi masalah kita. Sebab itu tanggungjawab kita semua mendedahkan kita dengan maklumat yang betul.